السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Aina, Farid Misbah, semua yang hadir pada malam yang mulia ini. Moga tuan-tuan tidak membiarkan saya keseorangan. Jemputlah teman-teman kita untuk hadir bersama ya, Abdul Hadi, untuk menonton, untuk mendengarkan kuliah tafsir ini. Dan pada malam ni kita masih lagi menjadikan tafsir Ibn Katsir sebagai rujukan teras kita. Yang kita berada pada jilid yang ke-9, pada ayat yang ke-22, 23, 24 dari surah Al-Fathu. Jadi bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka Al-Wasalah Siti Maryani, Ruqyah Samad. Ayat ke-22, 23, 24 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. Dan sekiranya orang-orang kafir itu merangimu, pastilah mereka balik melarikan diri ke belakang, iaitu kalah, kerana mereka tidak memperolehi pelindung dan tidak pula ada penolong. Sebagai satu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemui perubahan bagi sunatullah itu. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakanmu dan menahan tanganmu dari membinasakan mereka. Di tengah kota Mekah sudah Allah menangkan ke atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita lihat sama tafsir Ibn Katsir ya. Pada tafsiran ayat yang ke-22, 23, 24 ya. Baik. Apa yang dikatakan di sini? Bila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan firman Allah, sekiranya orang kafir itu merangimu, pastilah mereka balik melarikan diri ke belakang, iaitu kalah. Kemudian mereka tidak memperolehi pelindung dan tidak pula ada penolong. Allah berfirman, saya memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman, bahawa jika mereka diperangi oleh golongan musyrikin, dan saya Allah Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman akan berikan pertolongan kepada mereka. Dan pasukan orang-orang kafir itu pasti akan kecundang, kerana mereka adalah berperang, kerana orang-orang beriman berperang kerana Allah dan Rasulnya, sedangkan orang-orang kafir itu perang untuk matlamat keduniaan mereka. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian Allah berfirman lagi, sebagai satu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemui perubahan bagi sunnatullah itu. Maksudnya perkara itu merupakan sunnah dari kebiasaan terhadap semua makhluknya. Jadi sunnatullah ni, kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, datang perkataan sunnah. Sunnah ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran pada beberapa tempat, iaitu pada 13 tempat daripada Al-Quran ya. Jadi sunnatullah ni biasanya merujuk kepada kata Al-Asfahani, ia merujuk kepada kebiasaan. Jadi kebiasaan ketetapan Allah dalam perkara-perkara berhubung kemasyarakatan, berhubung kehidupan manusia. Jadi dalam Quran kalau kita lihat, setiap kali Allah sebut perkataan sunnatullah ke, ataupun sunnatina ke, ataupun sunnatul awwalin ke, semua itu merujuk kepada konteks kemasyarakatan. Sama ada dalam surah Al-Anfal, surah Al-Ahzab yang disebut ni, surah Ghafir. Jadi apa sahaja perkara yang dinamakan sebagai hukum-hukum alam adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh manusia. Dari sudut ikhtisar, kalau kita lihat, kalau kita pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar tafsir Al-Quran menjelaskan kepada kita, contohnya Tahir Ibn Ashur menjelaskan bahawa itu merupakan hukum-hukum alam. Jadi kebiasaan itu dinyatakan oleh Allah sebagai tidak berubah. Itulah ketetapan dalam kehidupan, iaitu orang beriman tentu akan menang. Walaupun di permulaan orang-orang kafir boleh bertindak kepada mereka, tapi akhir sekali Allah tetapkan kemenangan itu tetap milik orang yang beriman. Kerana sifatnya yang demikian itu, maka dinamakan sebagai sunnatul awalin ke, ataupun sunnatina ke, ataupun sunnatullah ke, yang merujuk kepada ketetapan-ketetapan yang Allah jadikan dalam kehidupan kita sebenarnya. Saya nak merujuk kepada tafsir Nabulusi, Dr. Syekhuna Al-Mufassir Dr. Muhammad Ratib Nabulusi dalam perkara berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah ni, yang punya kaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan ni tuan-tuan. Jadi
kita sebenarnya dalam peristiwa Hudaybiyah itu golongan musyrikun Quraisy telah pun mengutuskan beberapa orang untuk datang berunding dengan Nabi SAW, dan akhir sekali mereka mendatangkan Suhail bin Amr. Dan telah saya jelaskan bila Suhail datang, perkataan Suhail ini merujuk kepada Sahlun. Min sifatil anbiya al-fitana wa hiya suratul idrak fal fatin yudrik ma'na as-sutur wa baina as-sutur wa ma khalfa as-sutur wa yudrik al-waqa'i wa ma khalfa al-waqa'i wa yudrik al-bawa'ith wal ma'amiq al-umur. Bila Nabi melihat perutusan orang-orang musyrikin di peringkat awal menemui kegagalan, dan mereka mula mengancam Nabi SAW dengan perutusan golongan yang nak menyusahkan Nabi SAW beberapa puluh orang. Tapi seperti yang disebut oleh para ulama sirah, contohnya Sirat bin Hisham menggambarkan 30 orang yang datang untuk memerangi Nabi daripada belakang bukit di Hudaybiyah ni, tiba-tiba telinga mereka menjadi pekak. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada bagailah kemukjizatan yang berlaku dalam peristiwa Hudaybiyah yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan. Contohnya telaga yang airnya kurang dan kering itu, gersang itu, tiba-tiba Nabi berkumur dalamnya, ia melimpah membuak-buak keluarnya. Dan telah saya ceritakan kepada tuan-tuan juga beberapa mukjizat yang lain berkaitan dengan peristiwa tersebut, tuan-tuan. Dan semalam saya ceritakan tuan tentang mukjizat Nabi di Khaybar pula. Dan golongan musyrikin datang ini dalam keadaan nak meninjau ataupun melakukan kejahatan terhadap Nabi SAW, nak mengadakan serang hendap terhadap Nabi SAW. Dalam satu rombongan itu turut diketuai oleh Khalid Walid yang pada masa itu belum lagi masuk Islam, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala telah menjadikan telinga mereka tidak mendengar, jadi pekak. Jadi akhirnya golongan musyrikin, sekali mereka datang untuk tindak terhadap Nabi, mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka targetkan itu. Dalam Sirat bin Hisham menceritakan bahawa bila ada peristiwa-peristiwa besar berlaku, maka syaitan akan turut hadir. Sebagai contohnya ketika mereka buat keputusan untuk membunuh Nabi SAW. Jadi satu tradisi orang-orang Arab, kalau seseorang dibunuh, maka kabilahnya akan menuntut bela di atas pembunuhan itu. Maka mereka pun mesyuarat di Darun Nadwa, apa nak buat terhadap Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah, ya. Ada yang mengatakan kita tangkap, penjarakan, ada yang mengatakan kita buang ke tempat lain, ada yang mengatakan kita bunuh. Tapi pendapat Abu Jahal adalah pendapat yang paling tepat pada perkiraan Iblis yang turut serta dalam program itu. Iaitu Iblis telah muncul, kata Ibn Hisham dalam sirahnya, dalam rupa seorang lelaki kabilah, mewakili kabilahnya dari Najd, tempat yang jauh, untuk menyertai perkara tersebut. Bila orang-orang penting musyrikin melihat kedatangannya, siapa kamu, daripada mana kamu datang, dan lagaknya macam syekh besar ini, maka si Iblis laknatullah telah pun mengatakan, aku datang mewakili kabilah aku yang terduduk di Najd. Kerana urusan ini penting, melibatkan kita semua, maka aku tak mau ketinggalan, aku mewakili mereka. Padahal dia Iblis. Oleh kerana kemunculannya itu dalam rupa yang mengagumkan orang-orang Arab, maka orang pun menyertakannya dalam perbincangan tersebut, tuan-tuan. Akhirnya Abu Jahal mengatakan kita kena bunuh, tapi cara bunuh kita kumpulkan seramai-ramai orang muda untuk memukul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekali pukulan. Nanti keluarganya pun tak pasti siapa yang bunuh. Apakah dari kabilah A ni, atau kabilah B ni, atau kabilah C ni, tribes yang ada. Maka pandangan itu telah dipersetujui dan disokong sepenuhnya oleh Iblis Allah. Bila kata tentang buang negara, jangan, nanti dia pergi ke tempat baru, dia tambah kuat sokongannya. Jangan kurung dia, nanti simpati orang kepadanya akan meningkat. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka wa yukhrijuka wa yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Golongan musyrikin buat perancangan macam-macam untuk membunuh kamu atau menjarakan kamu atau menghalau keluar kamu, tapi mereka buat perancangan Allah itu lebih kena pada batang hidung mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, dalam apa yang berlaku ini, mereka menemui jalan buntu dan akhirnya mereka terpaksa menghantar Suhail bin Amr yang terkemuka sebagai seorang juru perunding pada masa itu di antara orang bijak, tuan-tuan, ya. Jadi Suhail bin Amr ni dengan kesigakannya, dengan kebijaksanaannya, pidatonya hebat sekali, tuan-tuan. Tapi saya nak ceritakan sesuatu terupa. Suhail bin Amr ini pada hari yang berjumpa dengan Nabi itu, dan Sayyidina Ali menjadi jurutulis terhadap Islam, maka banyaklah perkara yang berlaku. Sayyidina Ali tak bersetuju, tetapi terpaksa bersetuju kerana itu perintah daripada Rasulullah SAW. Kata pengarang Ar-Rawdul Unuf Suhaili, Imam Suhaili mengatakan bahawa bayangkan Suhail bin Amr pada hari itu bertegang leher dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak menyetujui perkataan Bismillahirrahmanirrahim, ubah kepada Bismikallahumma watikah ataupun akad ini
perjanjian ini berlaku di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr, so ubah Muhammad Rasulullah tak diterima. Kalau aku menerima keputusanmu, tak buat apa aku merangimu. Tukar Muhammad bin Abdullah. Bayangkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia meminta macam-macam perkara yang menyebabkan kemarahan kepada para sahabat, seperti contohnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni saya dah ceritakan kepada tuan-tuan, dia merupakan imlaqul Islam, merupakan seorang yang Allah jadikan untuk Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau melihat, suara saya kurang jelas tuan-tuan ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu melihat Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka kamu akan tahu bahawa memang dia dilahirkan untuk Islam. Dengar ke? Dengar tuan Jadi bayangkan ketika Sayyidina Umar tidak puas hati dengan apa yang dikatakan oleh berlaku di antara perjanjian Nabi dengan Suhail itu, maka Sayyidina Umar telah bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Tuan-tuan ni antara kata-kata ini disebut dalam Sahih Bukhari. Ya Aba Bakrin, alaysa huwa bi Rasulillah? Qala Abu Bakar, bala. Qala Umar, awalasna bil muslimin? Qala Abu Bakar, bala. Qala awalaysu bil musyrikin? Qala Abu Bakar, bala. Qala awalasna al haqqi wa hum al batil? Qala Abu Bakar, bala. Qala Umar, fa'ala ma nu'ti ad-daniyah fi dinina. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai Abu Bakar, bukankah kita orang Islam, mereka itu orang kafir? Bukankah kita ini benar, mereka itu salah? Bukankah Rasulullah SAW itu utusan Allah? Mengapakah selepas semua kebenaran yang berpihak kepada kita ni, tiba-tiba kita menjadi begitu hina pada hari ini, wahai Abu Bakar? Kenapa kita pula kena tunduk kepada permintaan Suhail bin Amr ini? Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Ini bicara yang berlaku di antara Umar Khattab radhiyallahu an dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardhahum ajma'in. Maka apakah pujukan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar, tuan-tuan? Dengar dalam Sahih Bukhari mengatakan apa ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Umar, hendaklah kau patuh kepadanya. Fahuwa Rasulullah yuha ilaihi. Dia bukan manusia biasa, wahai Umar. Dia merupakan seorang utusan Allah yang diberikan wahyu kepadanya. Maka Abu Bakar berkata lagi, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan ini merupakan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar berkata, ya, aku pun bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sungguhnya memang benar di Rasulullah. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, kemudian apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an selepas peristiwa ini, Sayyidina Umar berkata, fama ziltu asumu wa atasaddaq wa usalli wa utik makhafata kalami alladhi takallamtu bihi hatta rajautu an yakuna khairan. Oleh kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merasa kesal atas kata-katanya yang terburu-buru pada Rasulullah SAW itu, menyakiti hati Rasulullah SAW itu, tak puas hati dengan output pertemuan perjanjian di antara Islam dan juga kafir pada hari itu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memperbanyakkan puasanya, tuan-tuan, membanyakkan sedekahnya, membanyakkan sembahyang sunatnya, memperbanyakkan memerdekakan hambanya, takut kata-katanya itu akan menjejaskan kedudukannya di sisi Allah SWT kelak. Ini antara perjuangan para sahabat melihat Islam ketika diancam oleh perjanjian yang nampaknya berat sebelah itu, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, kata Al-Imam As-Suhaili dalam Raudhul Unuf, bila engkau lihat begitu tegas Suhail bin Amr mempertahankan haknya pada hari itu, tak mau berkurang sikit pun, dan antara isi perjanjian mengatakan siapa sahaja di kalangan orang Islam yang murtad, yang pergi ke Mekah, tidak boleh dikembalikan kepada Rasulullah. Sebaliknya, mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah selepas daripada hijrah, selepas Nabi sampai ke Madinah, hendaklah dikembalikan kepada mereka di Mekah. Sekonyong-konyongnya dia berkata demikian, tuan-tuan, tiba-tiba anak dia bernama anak kepada Suhail ni sendiri, tuan-tuan, yang telah pun datang ke tempat tersebut dalam keadaan berantai. Abu Jandal ni, tuan-tuan, datang, Abu Jandal bin Suhail bin Amr ini datang kepada tempat tersebut dalam keadaan terikat dengan rantai, bahawa dia masuk Islam. Lalu kaum keluarganya yang ada di Mekah telah menyekat dia daripada pergi ke Madinah, maka dia telah dipenjarakan, tapi dia dapat meloloskan dirinya dan dia muncul di depan bapaknya Suhail bin Amr yang mempertahankan jahiliah itu dengan Rasulullah SAW dan umat Islam yang ada pada waktu itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, Suhail bin Amr yang begitu tegas, lalu Rasulullah SAW kata, kita belum tanda tangan lagi ni, maka hendaklah Abu Jandal ini diberikan kepada kami kerana dia orang Islam. Maka saya mengatakan, tidak, kalau engkau tidak mahu beri anak aku ini kepada aku balik semula, maka kita tak jadi sign pada hari ini.
kata Suhail dengan begitu tegas sekali tuan-tuan. Dia melempang anaknya, memukul anaknya dengan pokok yang berduri di kawasan tersebut. Seperti disebut dalam Ar-Raudhul Unuf oleh Imam As-Suhaili, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bayangkan begitu sekali nampak suasana. Bayangkan bagaimana Sayyidina Umar Khattab sebagai seorang yang melakul Islam, yang terkemuka sebagai benteng kukuh untuk Islam, melihat peristiwa itu amat menyayati kalangan para sahabat Nabi tak tertahan mengalai mata mereka melihat Abu Jandal diseksa oleh bapaknya sendiri yang kafir, dia Muslim. Tuan-tuan, ini ketegasan berlaku pada Suhail bin Amr. Tapi kata para Aimatul Sirah Al-Maghazi, bayangkan beberapa tahun selepas itu, tak sampai beberapa tahun pun, datang pembukaan kota Mekah dan kemudian Nabi menunaikan ibadah haji, dipanggil Hajatul Wada'. Ketika Nabi wukuf di Arafah pada hari itu, tuan-tuan, dan kemudian kelihatan yang dekat dengan Nabi pada ketika Nabi wukuf di Arafah itu adalah Suhail bin Amr yang menjadi jurucakap kepada kafir pada hari Hudaibiyah sebelum itu, beberapa tahun sebelum itu, tuan-tuan, yang mempertahankan prinsipnya, mengatakan dia di pihak Quraisy itu sikit pun tidak mau mengalah. Pada hari itu tak bagi tulis nama Rasulullah SAW, tulis Muhammad bin Abdullah. Tapi kemenangan yang telah Allah Taala berikan kepada umat Islam beberapa tahun selepas itu kerana kesabaran mereka, dan terbukti outcome kepada Hudaibiyah ni menyebelahi umat Islam. Suhail bin Amr jurucakap kepada musyrikin itu yang masuk Islam dan dekat dengan Nabi pada Hajatul Wada'. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tengok kasih sayang Tuhan kan, hebatnya Allah SWT. Dan bila Nabi SAW bercukur pada waktu menunaikan Hajatul Wada' pada tahun ke-10 sebelum wafatnya Nabi SAW itu, antara yang merebut-rebut rambut Nabi itu untuk tabaruk, untuk memberi berkat padanya, adalah Suhail bin Amr yang kita ceritakan boleh digambarkan sebagai ketua jurucakap musyrikin pada hari Hudaibiyah sebelum itu, yang amat tegar musuhnya terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang baru kita faham paradigma surah ini, bahawa surah ini menceritakan tentang kemenangan. Itu sebab kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Imam Az-Zuhri, bahawa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah pembukaan yang besar adalah Hudaibiyah sebenarnya, kerana ia melorongkan kepada umat Islam pembukaan dan juga kemenangan di sudut moral dan kemenangan tanpa pertumpahan darah selepas itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kita dapat faham ayat ini menceritakan bila Allah menggambarkan Islam akan menang dan kafir itu akan buntu. Mereka tidak akan ada tempat di sisi penyokong-penyokong mereka sendiri pun akan meninggalkan mereka. Dan tuan-tuan tentu tahu tentang seorang ahli parlimen di Belanda yang kerjanya amat membenci Islam satu masa dahulu. Bahkan berusaha untuk menghalau sekalian imigran Muslim yang ada di negaranya. Tapi subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, ini ahli parlimen tersebut, saya pun lupa namanya, barangkali tuan-tuan disebut ya, yang asal usulnya merupakan seorang yang aduun ladud, yang sungguh cukup membenci Islam, tiba-tiba pada merupakan pejuang Islam, mujahid, dan kerjanya berdakwah. Selepas dia mengkaji Al-Quran, dia mendapati semuanya kebenaran, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi setiap jalan yang digunakan oleh puak kufar untuk memporak-porandakan Islam akan menemui kebuntuan, tuan-tuan. Amerika yang menjadi paksi dunia dan polis dunia, merasakan dirinya yang paling besar dan paling kuat dalam dunia pun terpaksa mengembalikan negara umat Islam kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada orang-orang mereka, kepada penduduk Afghanistan balik semula, tuan-tuan ni. Nampak? Setiap usaha untuk menghancurkan Islam itu tidak akan berhasil, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita perhatikan dalam struktur laras ayat di sini, tuan-tuan, Allah menegaskan bahawa Allah menahan tangan manusia sehingga mereka tidak dapat membinasakan kaum muslimin dan tidak terjadi perang antara para sahabat dengan lawannya. Jadi ayat ini menjelaskan apa yang terjadi pada kaum musyrikin di Mekah yang bertegas untuk menentang Islam. Musyrikin ini akhirnya mereka masuk Islam berbondong-bondong, seperti yang berlaku kepada Suhail bin Amr yang saya ceritakan tadi, tuan-tuan. Pada hari beliau menentang Nabi SAW, beberapa tahun selepas itu menjadi penyokong dan pencinta Nabi SAW dalam keadaan di Arafah, dalam keadaan merebut rambut Nabi ketika Nabi bercukur itu, dengan Khalid Walid pun turut mengambil rambut Nabi SAW pada ketika itu dan menyimpannya dalam songkok dalam serban beliau. Lalu Khalid Walid berkata, dengan keberkatan rambut Nabi SAW ini, aku tidak pernah kalah pun dalam peperangan. Perkara ini disebut oleh Al-Imam Al-Kandahlawi dalam Hayatus Sahabah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Jadi seperti yang telah digambarkan tadi, perjanjian Hudaibiyah ni, ketika itu kaum musyrikin berusaha untuk menghancurkan Islam. Mereka cuba untuk menghancurkan kesatuan hati umat Islam
dengan jumlah umat Islam pada masa itu tak sampai 2,000 orang. Riwayat paling banyak mengatakan 1,500 orang. Itu pun mereka dah kecut perut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mereka datang, berbagai-bagai usaha dilakukan untuk memprovok, ayat dia, provokasi terhadap kumpulan Islam itu supaya melenting dan berperang, lalu menjadi satu lesen untuk mereka bertindak dan membunuh mereka beramai-ramai di situ. Tetapi seperti yang telah saya ceritakan, seperti dikemukakan Sirah Ibn Hisham, sekumpulan 30 orang pemuda yang begitu kuat dan handal yang cuba untuk menyerang kaum muslimin di sebelah bukit Hudaybiyah, akhirnya Allah pekakkan mereka, tuan-tuan, dan mereka telah ditangkap oleh tentera Islam. Lalu malulah kaum musyrikin bahawa ketika usaha berlaku perdamaian, tiba-tiba ada pula puak yang ingin provokasi supaya tercetusnya peperangan dan silap faham yang berlaku di antara mereka. Dan pada masa itu pun Khalid Walid belum masuk Islam, tuan-tuan. Mereka dengan penuh kesungguhan balik melarikan diri ke belakang kerana mereka takut kepada kamu. Mereka berusaha untuk menyerang, tapi akhirnya Allah telah menjadikan mereka pula yang ditangkap. Tak berjaya, tak berhasil untuk mengapa-apakan umat Islam yang bilangannya pada masa itu 1,400 orang atau 1,500 atau 1,300 orang, tuan-tuan tengok. Jadi perlakuan yang berlaku kat sini, tindakan yang Allah tetapkan, ketetapan Allah ini semacam memberikan kemenangan awal kepada umat Islam. Inilah yang dipanggil sebagai sunnatullah tadi. Maknanya puak musyrikin tidak akan berjaya dalam provokasi dan juga perancangan jahat mereka. Makar mereka itu akan kena pada diri mereka sendiri sebenarnya. Manakala dalam ayat ke-24 dalam firman Allah Taala kat sini, wa huwa allazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya, kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir bagaimana Allah Taala menjelaskan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud dalam sunannya, Tirmizi dan Sa'i, dan juga dalam kitab tafsir dalam sunan mereka masing-masing daripada jalan Hamad bin Salamah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Wafal. Tuan-tuan tengok, inilah di antara keunikan yang ada dalam tafsir Ibn Kathir, tuan-tuan. Jadi tafsir Ibn Kathir ni, kalau kita lihat apa yang disebut, yang dikemukakan berdasarkan kepada hadis-hadis yang ma'thur. Bagaimana satu perkara itu dijelaskan berpandukan kepada hadis-hadis ma'thur, ni adalah kekuatan yang ada pada tafsir Ibn Kathir yang menjadi rujukan teras kita. Jadi Muhammad meriwayatkan daripada Abdullah bin Wafal Muzani berkata, kami pernah bersama dengan Nabi SAW di pokok yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dahan-dahan pokok itu berada di atas belakang kami, belakang Ali bin Abi Talib serta Suhail bin Amr di hadapan beliau. Lalu Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail pun menarik kertas tersebut dengan tangannya mengatakan, kami tidak memahami Ar-Rahmanir-Rahim, tulislah dengan Bismikallahumma. Kemudian berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dengan Suhail bin Amr, dia mengatakan, jangan, aku tidak setuju. Kalau aku menyetujui kerasulanmu, tentu aku tidak memerangimu, wahai Muhammad. Tuliskan Muhammad bin Abdullah sahaja. Bayangkan, pada hari itu kebencian yang meluap-luap terpampang pada kata-kata dan tindakan Suhail. Berapa tahun lepas itu, tak sampai pun 5 tahun, dia menjadi penyokong tegar kuat kepada Rasulullah SAW. Diciumnya Rasulullah daripada kepala hingga ke kaki, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi inilah dia perjanjian damai yang telah pun kita lihat kesannya kepada kemenangan Islam. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ketika kami sedang melakukan perjanjian itu, kata Ibn Katsir dalam riwayat menerusi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiba-tiba muncullah 30 orang pemuda yang menyandang senjata. Mereka menyerang kami. Nabi mendoakan keburukan buat mereka, lalu Allah menghilangkan pendengaran mereka, menjadi pekak mereka, tuan-tuan. Dan menjadi pekak ini, mereka pun ketakutan yang sangat. Kami dapat tahu mereka tangkap mereka, tapi Nabi tidak membenarkan kami untuk mengapa-apakan mereka, dan mereka dihantar pulang ke Mekah. Maka menjadi malulah sekalian penduduk Mekah yang kononnya merancang satu keburukan untuk Islam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, jadi ini antara apa yang dikemukakan oleh para a'immat tafsir dan juga a'immat sirah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila selesai perkara itu, wal an baqiya fi hadha as-sulh syai'un daqiq wa anna Nabi sallam lamma faragha min kitabati as-sulh amar muslimin min nahr wal halq. Nabi sallam telah pun selesai saja daripada perjanjian itu, Nabi menyuruh para sahabat sekalian untuk bercukur dan juga untuk menyembelih kurban, untuk menyembelih hadiu, menyembelih dam yang telah kita pelajari, dam ihsar, kerana tidak berjaya melakukan ibadah umrah ataupun haji, maka kita melakukan dam ihsar. Maka para sahabat yang melihat perkembangan itu menjadi tidak senang. Mereka baru saja menang perang Ahzab sebelum itu.
Mengapa pula dalam pertemuan di Hudaibiyah ni isi kandung perjanjian itu menyebelahi musyrikin? Mereka tak boleh terima, tuan-tuan. Bukan mereka menentang Allah dan Rasulnya, bukan. Na'udzubillah, itu bukan itu maksudnya. Iyazan billah, para sahabat sebaik-baiknya nasi, tapi mereka seolah-olah macam tercengang kebingungan. Apa tindakan kita sebenarnya, ya? Maka mereka pun termanggu-manggu. Maka Nabi SAW pun melihat keadaan itu, Nabi menjadi sedikit kecewa. Baginda SAW masuk ke dalam khemah dan isteri yang menemani baginda pada masa itu, kerana setiap kali perjalanan jauh Nabi akan melakukan qur'ah, iaitu melakukan undian di antara para isteri siapakah yang akan menemani baginda dalam perjalanan itu. Pada kali itu Allah Taala menetapkan Ummu Salamah untuk dapat undian mengikuti Nabi SAW perjalanan ke Hudaibiyah itu, yang sepatutnya mereka masuk ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Maka mereka pun termanggu-manggu, kebingungan. Nabi masuk ke dalam kemah berjumpa dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tuan tengok bagaimana hebatnya akal Ummu Salamah, tuan. Kebijaksanaan yang daripada sisi Nabi keseluruhannya lah, ya. Dalam kes ini ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah melihat Nabi kecewa. Nabi berbaring kecewa, menggambarkan kekecewaan baginda kerana para sahabat tidak mengikut arahan baginda SAW. Bukan kerana enggan ataupun kerana angkuh ataupun kerana menolak ataupun ingkar, tapi kerana mereka masih kebingungan tentang peristiwa Hudaibiyah itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka lihatlah, wa hadha yadullu ala fadli sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu anha wa wafir aqliha. Lihat bagaimana bijaknya Ummu Salamah mengendali perkara itu, lalu dia menasihati, memujuk Rasulullah SAW dengan berkata, wahai Rasulullah, Rasulullah menyuruh mereka untuk berkorban dan mencukur, mereka belum buat. Rasulullah tak perlu sebut, Rasulullah keluar, Rasulullah sembelih, Rasulullah bercukur. Maka Rasulullah pun mendengar nasihat daripada isinya yang tercinta itu, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di sini melihat bagaimana romantisnya ke keluarga Nabi SAW, tuan-tuan, ya. Bahawa tidak, apa orang Melayu panggil, takkan hilang bisa ular bila dia masuk ke dalam akar. Apa yang saya pun tak kerti, tuan-tuan, bahasa orang Melayu ni. Artinya kepentingan untuk tawaduk lah, ya. Maka Nabi SAW telah pun mendengar kata-kata nasihat daripada isteri yang tercinta Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW pun tidak lagi bertangguh-tangguh. Nabi pun keluar dari khemah baginda SAW. Baginda pun bercukur, baginda pun menyembelih unta. Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, para sahabat pun mengikut beramai-ramai. Dan mereka pun berebut-rebut untuk mengambil rambut Nabi SAW yang Nabi letakkan, Nabi campakkan dekat pokok yang terdapat di Hudaibiyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan jangan lupa, saya menyampaikan pesan daripada penaja, iaitu kami ada mempromosikan menjual habatus sauda jenama Birkah. Birkah tambuhan barakah, macam ni keadaan dia. Tuan yang mendengar kuliah ni, tolonglah promosikan kepada teman-teman. Kita ada kempen bulan Merdeka. Kita galakkan orang memiliki banyak pada kali ini untuk bagi pada keluarga, hadiah pada ayah, pada ibu, pada adik-beradik. Ini habatus sauda Birkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah, Tuan-tuan boleh telan. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam. InsyaAllah selamat daripada seluruh penyakit dan menjadi pendinding diri daripada COVID pada hari ini, dengan izin Allah SWT. Kerana Nabi menyatakan habatul barakah ini, habatul sauda, merupakan penawar kepada seluruh penyakit melainkan kematian. Dan saya telah bacakan daripada kitab Tibbun Nabawi oleh Ibn Qayyim, ia dapat merawat beratus-ratus jenis penyakit, tuan-tuan. Kami terproses untuk yang mudah untuk dapat. Alhamdulillah, kalau kita menggunakannya, dah banyak kelebihan, mudah untuk tidur malam, lawas dalam qada hajat. Mereka yang kurang susu dapat tambah susu, dengan untuk anak, baby yang disusukan. Yang mereka ada yang rambutnya gugur, semuanya izin Allah SWT. Alhamdulillah ramai yang telah gunakan habatus sauda Birkah daripada Zahzan Travel. Dapatkan, tuan-tuan, kami ada promosi menjelang bulan kemerdekaan sekarang ni. Beli 5 dapat hadiah 3. Dapat hadiah kurma ajwa, dapat hadiah kurma mekjol, dapat hadiah sebotol lagi habatus sauda ni, Birkah ni. Bawalah keberkatan di rumah, tuan-tuan, Birkah barakah. Baik. Jadi kembali kepada mesyuarat yang berlaku di antara isteri Nabi yang mulia ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Maka akhirnya Nabi pun telah melakukan perkara tersebut. Dan para sahabat melihat Nabi buat, mereka pun buat beramai-ramai. Jadi kita kata ahli tarbiyah, janganlah takut kata-kata tak diikuti oleh anak-anak. Tapi kita sepatutnya kena takut terhadap tindakan kita yang menjadi landasan kepada anak-anak untuk bertindak salah. Kita cakap benda-benda yang betul semuanya, tapi tindakan kita semuanya tak betul. Maka yang menjadi ikutan anak-anak, kiblat mereka bukan kata-kata kita,
tindak tanduk kita sebenarnya menjadi ikutan mereka. Jadi itulah yang patut kita bimbangkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, jadi di antara isi perjanjian ini juga disebut oleh para ulama sirah seperti Raudhul Unuf dalam karya Suhaili itu, begitu juga Imam Dr. Ratib Nabulusi menceritakan dalam tafsirnya, bahawa seperti yang telah kita katakan tadi, Abu Jandal dan juga Abu Basir ini merupakan antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah pun masuk Islam di Mekah, tapi dikehendaki untuk dipulangkan ke Mekah oleh hasil daripada perjanjian tersebut yang telah pun ditandatangani oleh Nabi dan juga Suhail bin Amr. Sebaik saja perjanjian itu ditandatangani oleh Nabi dan juga Suhail bin Amr, maka dia pun diduplicate. Maka yang asli itu dipegang oleh Nabi. Suhail minta, tapi Abu Bakar tidak memberikan. Sebenarnya tidak berikan, tak, ini untuk kami. Maka yang duplicate itu bagi kepada Suhail bin Amr. Akhirnya Suhail masuk Islam seperti yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Jadi antara isi perjanjian itu mewajibkan semua orang yang masuk Islam di kalangan penduduk Mekah selepas peristiwa hijrah, selepas berlaku Hudaybiyah itu, mereka nak dikembalikan ke Mekah. Manakala orang-orang muslimin yang murtad, yang kembali ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah semula. Maka tuan-tuan nampak macam berat sebelah, bukan? Tapi apa yang berlaku adalah memberi sokongan, memberi impak yang sangat besar kepada Islam sebenarnya. Saya nak cerita masa pun dah lebih daripada kadarnya, tuan-tuan. InsyaAllah nanti besok saya sambung lagi. Siapakah dimaksudkan itu? Apa kekesannya pada kalangan sahabat-sahabat Nabi ni yang masuk Islam tapi nak dikembalikan ke Mekah menjadi satu benda yang berat. Tapi Nabi melaksanakan juga di atas perjanjian yang telah ditandatangani. Tapi apa berlaku pada Abu Basir ni? Apa berlaku pada Abu Jandal ini? Mereka telah buat sedikit kekacauan sehingga menyebabkan pihak musyrikin yang pada asalnya mewajibkan dikembalikan mereka kepada Mekah akhirnya terpaksa batalkan klausa itu. Kenapa, tuan-tuan? Menarik sirah ni kalau kita kaji, kita hayati, kita amalkan, kita lihat dalam kehidupan kita. Nabi stick pada perjanjian tersebut, tapi sahabat-sahabat yang dikembalikan ke Mekah ni telah buat satu perkara yang menyebabkan kaum musyrikin meminta supaya klausa itu dibatalkan. Allah, cerdik betul para sahabat Nabi ni. Tapi musyrikin tidak merasakan itu merupakan hila ataupun penipuan daripada Nabi SAW. I'azabillah. Mereka tahu itu adalah kesilapan mereka dan perjanjian tersebut, mereka terpaksa reverse balik. Apakah perkara tersebut? Besok kita bincangkan insya-Allah ni, izin-Allah. Dan sebelum akhir, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk amalkan satu doa. Doa ni saya kutip daripada kitab Azkarul Azkar oleh Imam Masyuti. Dalam konteks kalau kita mendapat satu peluang kebaikan dan kita mengharapkan memang ia kebaikan seperti yang kita lihat, maka amalkan doa ini. Contohnya dalam peristiwa para sahabat ni tadi, mereka mengamalkan doa yang dipesan Nabi SAW. Mereka melihat itu merupakan peluang, walaupun mereka merasa tertekan, merasa stres, tapi mereka berdoa dengan doa ini. Kita ni sebagai contoh dalam kehidupan, kalau kita melihat peluang nak beli tanah, contohnya nak beli rumah, duduk kat rumah burung rasa nak beli rumah yang landed, kita mau tengoklah projek perumahan, nampak keliling, tapi kita tengok waktu sekarang tak ada waktu yang tepat untuk bayangkan waktu petangnya orang jam macam mana, pagi yang pergi sekolah macam mana, tak boleh sebab PKP. Tapi nak beli lah, rumah dah kena dah, dekat dengan surau sebagainya. Kalau kita pada situasi seperti itu, tuan-tuan, kan, amalkan doa ni, tuan-tuan. Dengan saya baca, Allahumma rzuqna hayaha wa a'idhna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Pendek tak panjang, kan? Ya Allah, rezekikan kami kebaikan yang ada di tempat ini, lindungi daripada keburukannya, wabaknya, kejahatan yang ada padanya, dan jadikan kami mencintai penduduk-penduduknya, dan jadikanlah penduduknya yang salih mencintai kami. Muslimat ramai dengar kuliah saya ni. Kalian nak beli rumah sebagai contohnya, tengok rumah anak kita nak beli rumah, ajak kita pergi tengok, buat survey. Nak tengok waktu matahari terbit kat mana, matahari terbenam kat mana, kan? Kita baca surah Al-Kahfi. Penduduk penghuni gua itu, mereka ditidurkan Allah dalam satu gua, matahari terbit belah kanan, terbenam belah kiri, maka jasad mereka tidak rosak, tidak kena direct pada expose pada cahaya matahari itu. Jadi rumah kita pun kalau nak bagi selesa, jangan menghadap matahari pagi atau matahari petang, betul tak? Matahari pagi panas juga tau, matahari petang lagi panas. Kalau kena kat bilik tidur, master bed, malam tak boleh tidur, tuan-tuan. Itu betul beli rumah. Maka antara amalan yang baik yang patut kita amalkan, yang menjadi amalan para sahabat ni tadi, adalah Allahumma rzuqna hayaha wa a'izna min wabaha
wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Ya Allah, beri kepada kami kebaikan yang ada di tempat ini, nak beli rumah ni, kebaikan yang daripadanya. Selamatkan kami dari segala kejahatan yang daripadanya. Dan jadikan kami senang dengan jiran tangga kami di sini. Dan jadikan penduduk-penduduknya yang saleh pun senang dengan kami. Tak ada buat masalah dengan kami. Kan orang Arab kata al-jar qabla dar kan. Beli rumah tengok jiran dulu kan. Sebelum beli rumah tengok jiran dulu. Tapi kita dah berkenan sangat kat rumah ni. Dah berkenan sangat kat tempat ni. Maka makan doa ni. Tuan ni. Doa ni ada pada muka surat 152 daripada kitab Azkarul Azkar oleh Imam Asyuti ni. Nampak ni? Doa ke-268. Ya Allah, beri pada kami kebaikannya, selamatkan kami daripada kejahatannya, wabaknya. Jadikan kami senang dengan penghuni-penghuni di sini. Jadikanlah orang-orang saleh kat sini pun senang dengan kami. Baik tuan, bagi tuan yang belum dapatkan buku ni, tolong dapatkan pada Zahazan Travel ataupun daripada Telaga Biru. Semudah tuan-tuan beli online www.telagabiru.com.my. Dan saya pun menggalakkan tuan-tuan untuk bagi anak-anak kita menjelang cuti yang panjang seperti ni, ajar mereka solat, dapatkan kanvas hari solat 1 dan 2. Untuk tahap 1 dan tahap 2, dalamnya lengkap dengan latihan berwarna, ada pengukuhan, ada checklist kat belakang ni. Penting, tak sampai RM5 harganya. Dapatkan tuan kanvas hari solat untuk anak-anak kita di Telaga Biru. Tujuan kami adalah untuk memperbaiki salat anak-anak kita supaya dengan salat sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna, semua ibadahnya, kehidupannya menjadi sempurna. Tapi salatnya ada rosak, maka semua ibadah yang lain pun terganggu. Tak ada kebaikan padanya. Dibaikilah salat anak kita dengan wuduknya. Dapatkan buku ni daripada Telaga Biru. Baik tuan, bagi tuan yang ingin melakukan ibadah akikah, bagi yang kelahiran anak, boleh lakukan di Mekah, di Madinah bersama dengan kami di Zahazan Travel. Cuma pada harga 1460 saja, termasuk jamuan yang diadakan oleh mereka yang kami adakan di sana tuan ni. Jadi tuan boleh dapatkan bersama dengan Zahazan Travel. Baik tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Ampun maaf atas segala kekurangan yang banyak perkara yang telah kita pelajari daripada ayat ini, berpandukan kepada hadis, berpandukan kepada sirah. Kerana peristiwa Al-Fathu inilah merujuk kepada Hudaibiyah. Dan memahami sirah Nabi itulah tafsir kepada Al-Quran sebenarnya. Sekian untuk renungan pada malam ni. Sampaikanlah video kepada teman-teman yang lain. Sesama kita menangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahlan wa hafiz karim. Barakallahu fiik. Sahabat baik saya. Ahlan semua Jadi samalah kita berdoa, mudah-mudahan ada amin di kalangan tuan-tuan yang merupakan orang salih salihah dimustajabkan hajat kita malam ni. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa surna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina lana nuran waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la musibatan illa nafasta wa la kurban illa nafasta wa la jahilan illa 'allamta wa la zaliman illa hadaita wa la madhluman illa nasarta wa la azaban illa zawajta wa la hakiman illa anjabtala wa la hajatan hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa adaitaha wa qadaitaha wa yasaltaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Dan astagfirullah dinakum wa amatakum wa khatimah amalikum. Saya tinggalkan tuan berjagaan Allah SWT perhatiannya. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Siapakah dia sahabat Nabi yang telah pun meluluskan diri ketika dihantar pulang ke Mekah? Dan apakah kesannya kepada perjanjian Hudaibiyah? Kenapa musyrikin sanggup mengubah klausa itu? Kita jumpa esok insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.